hukum membaca bismillah. Yang pertama, terkadang tu jatuh hukum wajib baca bismillah. Bila wajib bismillah ni? Umpamanya di dalam semaya membaca rukun suratul Fatihah bagi kita yang bermazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i wajib baca suratul Fatihah pada setiap rakaat semaya, manakala bismillahirrahmanirrahim tu termasuk daripada ayat surah Fatihah. Berbeza dengan mazhab Maliki tu. Mazhab Maliki bismillahirrahmanirrahim tu bukan termasuk daripada surah Fatihah. Ayat pertama surah Fatihah di mazhab Maliki, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat yang pertama. Adapun bismillah tu bukan sebahagian daripada ayat Fatihah. Mazhab kita bismillah tu satu daripada ayat surah Fatihah, ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin tu ayat yang kedua. Tu mazhab Maliki tu. Kita pergi Mekah tu kan, orang pergi buat umrah, tengok tu imam dia tu pakai alhamdulillah selalu. Dia kata tu imam Mekah tak baca bismillah. Bukan dia tak baca, tidak wajib di sisi dia baca bismillah. Bukan dia tak baca, dia baca juga. Mazhab Maliki tu bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah, tapi boleh-boleh gitu sunat baca. Sunat baca. Memanglah bismillah bukan sebahagian Fatihah, tapi sunat baca bismillah. Di tu imam dia baca dia baca bismillah alhamdulillah tu baru dia kuat. Orang kita tak dengar bismillah tu, dia kata tu imam Mekah tak baca bismillah. Bukan tak baca, dia baca gitu. Pas dia buat tak erti tu, dia klik kap pun tak saya baca bismillah. Ini ayat dia baru klik umrah. Balik kap pun jadi tu imam saya baca bismillah. Pakai alhamdulillah lalu. Ayat tu imam Mekah lagu tu dia tu. Padahal tu imam Mekah baca juga bismillah. Baca dia ni pakai tak baca langsung. Tu. Mazhab kita tu wajib baca bismillahirrahmanirrahim di dalam semaya membaca rukun surah Fatihah bagi makmum muafiq. Ada pun bagi makmum masbuk, ia memang tidak mendapat masa langsung nak membaca Fatihah, dia tak ada baca langsung lah. Makmum masbuk tu bicara di makmum muafiq masbuk lah tu. Tu terkadang wajib baca bismillah di dalam semaya umpamanya. Terkadang yang keduanya sunat baca bismillah. Bila sunat baca bismillah ni? Pada setiap amrin dhibalin, pada setiap urusan pekerjaan yang ada nilai di sisi syarak. Tepat urusan pekerjaan ia syarak nilai comel, maka sunat kita baca bismillah. Umpamanya menulis kitab ni syarak puji lah. Baguslah urusan menulis kitab ni, urusan mengembangkan ilmu agama. Maka sunat mula dengan bismillah. Urusan mencari nafkah, moleklah bahkan wajib nak mencari nafkah tu bagi ia ada nilai di sisi syarak. Maka kita turun nak pergi kerja tu bismillah. Sunat tu sunat. Urusan nak buka pondok, nak buka pondok tu supaya terjaga ilmu agama, boleh mengajar orang di pondok tu supaya ilmu agama terjaga. Maka comel lah buka pondok tu. Di sebelum dia mula bina pondok tu bismillah. Sunat itu setiap urusan ia ada nilai di sisi syarak. Nak masuk masjid, comel masuk masjid ni bagi syarak nilai comel. Maka kita nak masuk masjid bismillah. Tu hukum sunat situ. Diri baca bismillah tu sunat dah sekali. Perbuatan baca bismillah tu bila pahala suku pula tu.
Dia letak bismillah, dia baca bismillah sebelum masuk masjid. Dia letak bismillah situ. Bismillah sebelum masuk masjid. Tu satu pahala. Pahala kerana dia letak bismillah di tempat dia. Lepas dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Baca tu pahala lain pula tu. Pahala baca pahala qiraah, tu satu pahala lain. Dia letak bismillah di tempat dia betul. Satu pahala lain pula tu. Dia nak tulis kitab bismillah. Dia tulis tu, dia letak situ. Dia letak baca bismillah sebelum tulis kitab. Satu pahala. Pahala baca dia tu. Pahala yang lain pula. Dua pahala situ. Tu tempat sunat. Terkadang jadi haram baca bismillah. Ku ada tak? Haram baca bismillah. Kalau baca berdosa. Bila haram baca bismillah? Umpamanya membaca bismillah untuk urusan maksiat. Nak buat maksiat baca bismillah. Haram. Nak curi tu bismillah dulu biar selamat. Tu haram. Nak minum arak bismillah dulu. Haram tu. Kerana ada rupa tal'ab. Rupa main-main dengan agama. Curi tu agama lagi. Nya pergi baca bismillah. Nampak nak nyanyi. Ya ada rupa nak nyanyi itu. Tal'ab biddin. Main-main dengan agama. Main-main dengan agama tu haram. Jadi perbuatan dia pergi baca bismillah situ tu haram. Buat maksiat baca bismillah. Tu haram. Pas kalau gitu nak minum arak pakai minum lalu kan. Tak payah baca bismillah. Di diri minum arak haram dah. Apa pergi minum? Orang kata haram baca bismillah minum arak. Kira minum lalu tau. Tak payah baca bismillah. Jadi apa pergi minum? Ni. Diri minum arak tu haram dah. Tak boleh minum. Apa pergi minum selalu? Tak boleh minum langsung. Gitu. Haram baca bismillah. Yang keempat, terkadang makruh baca bismillah. Bila makruh baca bismillah? Umpamanya kita duduk di dalam jambe. Duduk di dalam jambe, baca bismillah di dalam jambe. Itu makruh mengikut pendapat Imam Nawawi. Khilaf pula dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i hukum kata haram baca bismillah dalam jambe. Ada pun pendapat Imam Nawawi, baca bismillah dalam jambe ni tidak siapa tangguh haram, cuma makruh. Kerana di tempat cemar. Dalam jambe ni tempat cemar, kita pergi baca bismillah, makruh mengikut pendapat Imam Nawawi. Tapi kena dhabit molek, kena tanda molek jambe tu. Ia dikira jambe khalaq. Bahasa Arabnya khalaq tu jambe. Kalau tempat mandi tu dia panggil hammam. Hammam tu tempat mandi, bilik mandi. Tu tak ada masalah. Baca bismillah, berzikir dalam bilik mandi tak apa. Kerana dia bukan tempat najis. Hak kata makruh ni, hak ulama duk khilaf makruh dengan haram ni di dalam khalaq, di dalam jambe. Tempat kita qada hajat. Situ makruh baca bismillah tu. Pas nak kira jambe ni lagu mana? Nak kira jambe tu. Dia setengah orang tu rumah dia tu jambe besar. Boleh nerak apa, boleh guling dalam jambe dia. Jambe besar. Setengah orang tu jambe telus orang. Kena orang tubuh besar sikit awak masuklah jambe dia. Telus orang. Pas nak kira jambe ni lagu mana? Dikira ke didhabit ke? Dibuat sakate bagi jambe di sisi ulama fiqh tu. Nak kira jambe ni kira tempat yang kita duduk cakung nak qada hajat. Tu jambe. Sekadar ruang tempat kita duduk cakung nak qada hajat tu tu kira jambe. Lain pada tu bukan jambe tu. Walaupun jambe rumah kita tu besar. Pintu jambe, masuk pintu jambe tu tepat makuk tandas tu ujung tu. Cuma masuk pintu tu luah lagi lah. Luah lagi. Luah lagi tu bukan jambe tu. Walaupun kata masuk pintu jambe pun. Masuk pintu jambe je luah lagi. Lepas tu, mana makuk jambe? Makuk tandas tu. Duk bucu ni. Makuk tandas tu jambe.
Dia kata makruh baca bismillah ala jambe tu ketika kita berdiri atau ketika kita duduk di atas makuk jambe tu. Kita duduk cakung atas makuk jambe. Tu panggil kita duduk ala jambe. Kalau kita masuk pintu tadi, kita baru nak pergi ke makuk jambe tu. Masuk pintu baru nak pergi. Tu bukan jambe lagi tu. Bukan jambe lagi tu. Boleh lagi tu baca bismillah, baca doa nak masuk jambe boleh lagi. Kita pun lakoh kaki. Ni makuk jambe, kita pun lakoh di atas makuk jambe tu. Itulah baru dikira ke jambe tu. Tempat kita qada hajat tu. Maka orang kata makruh baca bismillah, kita duduk atas makuk jambe tu. Kalau jambe jenis cakung, kita duduk cakung tu. Duduk atas tu jambe tu. Kalau tandas jenis duduk, kita duduk di atas tandas duduk tu. Tu kita duduk ala jambe tu panggil. Kita pun siap qada hajat tu, kita pun lakoh dah. Lakoh tubik, lakoh keluar daripada makuk jambe tu. Walau tak tubik pintu lagi pun kita duduk luar jambe dah tu. Tu dah. Tu kena tanda molek. Ada modok tanya tu. Ada modok tanya apa hukum ambil air semaya dalam jambe. Dia mau tanya apa hukum ambil air semaya dalam jambe. Haram ko guano, ko makruh ko. Jadi kalau kata ambil air semaya dalam jambe ni, artinya dia mau duduk atas makuk jambe tu. Duduk atas makuk jambe tu, buka paip ambil air semaya tu. Ada orang duduk cakap atas makuk jambe ambil air semaya? Tak ada. Cuma dia masuk pintu jambe. Makuk jambe nak bucuning. Ada paip sini, dia duduk ambil air semaya sini, bukan dia duduk atas makuk jambe. Jadi ketika tu tak ada isu lah. Tak ada isu, tak ada apa-apa. Dia mau kata ambil air semaya le jambe. Dia mau duk cakap atas jambe. Dak, apa tu bukan. Kita panggil ambil semaya le jambe gitu. Nah. Apa tak ada nah. Orang duk berdiri atas makuk jambe ambil air semaya. Nah. Baik. Tu makruh baca bismillah dalam jambe. Lagi makruh baca bismillah ketika makan yang berbau. Yang menyebabkan bau mulut. Yang menyebabkan bau mulut atau menyebabkan bau ketika sendawa. Yang lain tu dia setengah makan tu menyebabkan bau mulut. Dia makan petang ke apa tu bau mulut. Kalau dia gosok gigi tak bau dalam mulut tu. Kena ubat gigi ogah mahal tak bau lah. Tapi kalau dia sedawa, tubik pula. Tubik pula. Jadi makruh berlaku tu. Makan ni ia menyebabkan bau mulut. Makruh makan. Makan ni ia menyebabkan bau ketika sedawa. Makruh ke tu? Walaupun tak bau mulut. Maka makan ni yang makruh kita baca bismillah. Tak ada orang baca bismillah. Dia duduk ratah tak. Petang 3 apa ratah. Maka makruh dia baca bismillah. Tapi biasanya orang makan petang ni makan dengan nasi tau. Tak ada ratah gitu. Ratah tak ada. Tak ada lagi, tak ada jumpa lagi setakat ni. Duk ratah jering ada. Tak ada, dia mau makan dengan nasi. Jadi dia baca bismillah kerana nak makan nasi. Tu tak ada apa. Dia baca bismillah kerana nak makan nasi. Sunat tu, sunat baca bismillah. Cuma belah-belah tu ada ulai petang, ada ulai jering. Gitu ya. Hak kata makruh ni, dia makan jering betul nah. Belah-belah tengok TV tu, buat sepak lepek, jering. Dia makan jering betul nah, bismillah. Tu makruh. Ada pemakan nasi yang ada ulai jering, tu sunat juga bismillah. Tidak. Tu makruh. Ia menyebabkan bau mulut, bau putih. Makan bau berbau mulut. Bau yang belum digoreng. Kalau bau goreng tak apa, dia tak bau. Tapi bila bau tak goreng tu, dia makan mentah dia buat sepulai gitu. Supaya Bangladesh dia beri tau. Dia makan bau, makan mentah itu. Dia buat sepuluh buah itu. Hatu tu makruh baca bismillah. Kalau dia makan barang tu sajalah.
Kemudiannya makruh lagi baca bismillah tu pada diri zikir. Pada diri zikir. Kita nak baca tu zikir dah. Kalau dia tu zikir dah, maka makruh kita baca bismillah dah. Sebab kita nak baca ni diri zikir, diri menyebut nama Allah dah. Dia faedah apa lagi bismillah? Kita nak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah tu zikir dah tu menyebut nama Allah dah. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa lagi? Kita nak baca nama Allah dah. Dia tak ada bismillah dah lah. Dia pakai nak zikir tu astaghfirullah, astaghfirullah lalu. Bukan kata bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ada. Dia pakai astaghfirullah lalu dah. Bahkan kalau baca juga bismillah makruh tu. Kalau dia baca bismillah kerana nak baca zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Guana dia mau baca bismillah. Nak zikir baca bismillah dulu. Makruh. Diri zikir dah tu tak ada kena baca bismillah dah. Sebab dia tu diri zikir dah. Gitu. Kita lepas maya kita ada baca bismillah ke? Lepas wisalah apa tu? Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Kau ada bismillah. Lepas wisalah ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Ada? Tak ada. Dia diri zikir dah. Termasuklah diri zikir ni semaya. Semaya tu diri zikir, diri mengingati Allah Ta'ala dah. Maka sebelum semaya tak ada bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, akad takbir. Tak ada. Diri semaya tu zikir dah, mengingati Allah Ta'ala dah. Maka tak ada hajat dah kepada bismillah. Bahkan makruh kalau dia baca bismillah situ. Dia bismillah kerana nak semaya. Ada pun dia mau duk baca bismillah tu. Bismillah kerana sebelum semaya dia duk baca qul a'udzu birabbin nas. Tu tak apa. Dia belum akad takbir tu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Dia bismillah apa tu? Bismillah kerana nak baca qul a'udzu birabbin nas tu tau. Tu tak apa, tak makruh tu. Hak kata makruh ni dia bismillah kerana nak semaya. Bismillah kerana nak baca surah tak apa. Dia baca Qul a'udzu birabbin nas dulu, nak sepok ke waswah dalam maya tu. Lepas tu dia pun akad takbir tu tak ada lah bismillahnya. Tak ada apa tu. Dia kata-kata makruh ni, dia bismillah untuk maya tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tu makruh. Makruh itu. Termasuk laginya diri zikir ni azan dan iqamah. Iqamah tu diri zikir dah tu. Diri menyebut nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebut nama Allah dah. Maka dia tak ada bismillah dah. Bukan kata bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada. Dia tak ada bismillah. Bahkan makruh kita bubuh bismillah. Kerana dia diri zikir. Cuma sunat sebelum daripada tu sunat berzikir. Sunat zikir tu tak siwi orang kejut. Kalau naik-naik tu Allah lalu kejut orang. Maka dia berzikir dulu kau-kau. Subhanallah, alhamdulillah misal. Ikutlah dia baca zikir gapo-gapo. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tujuan tak siwi orang kejut dia orang dengar tu, nak bear tu. Siwi orang kejut. Ada pun kalau dia bismillah kerana nak bear, tu makruh tu. Makruh tu. Walaupun betul lah sebelum bear tu dia ada bacaan dia. Tu bacaan zikir tak siwi orang kejut. Bukan suruh baca bismillah untuk bear, untuk qomat dah. Tu diri zikir dah. Kemudian yang kelima, terkadang harus baca bismillah. Boleh. Boleh nak baca. Tak sibuk tak apa. Bila tu? Ketika mengerjakan pekerjaan yang haru. Pekerjaan yang syarak tidak pandai mulia dan syarak tidak keji.
Syarat nak kata mulia pun tak. Pekerjaan dia tu syarat keji pun tak. Umpamanya nak susung perabot rumah. Nak susung puai mari duduk sini. Nak alih mari letak alih ni pula. Nak alih mari. Alih mari tu syarat tidak pandai mulia. Bukan kata mulia pekerjaan tu tak ada. Nak kata syarat keji pun tak. Nak alih nak letak mana? Letak luar rumah ke dalam rumah, alik kanan alik kiri ikut demo. Syarat tak ada wak kira tu. Maka dia pun nak alih perabot tu bismillah. Dia baca bismillah, dia pun akak mari. Apa hukum tu baca bismillah situ? Harus sahaja. Boleh baca. Boleh baca. Nak baca. Kalau tak si baca, tak apa kok. Tak ada apa-apa, boleh baca. Diri dia letak bismillah sebelum daripada akad mari tu harus. Mana pahala tak ada, dosa pun tak. Tapi diri dia baca bismillah, perbuatan dia membaca bismillah tu, bismillah ni ayat Quran. Perbuatan dia baca tu boleh pahala. Faham tak? Boleh pahala dibaca Ada pun di tempat dia letak bismillah sebelum akad mari, tu tak ada pahala tu. Nampak tak? Baca bismillah nak masuk masjid tadi. Hukum sunat baca bismillah sebelum masuk masjid. Dia letak bismillah sebelum masuk masjid, satu pahala. Diri, mulut dia, lidah dia membaca bismillah, pahala lain. Dua pahala situ. Pahala tempat letak, pahala lidah baca. Akad mari, hukum baca bismillah sebelum akad mari itu harus sahaja. Bila harus ni tak ada pahala dan tak ada dosa. Dia letak bismillah sebelum akad mari, tu tak ada pahala apa. Tapi lidah dia membaca bismillah, tu bolehlah pahala tu. Pahala dibaca. Pahala letak situ tak ada. Letak bismillah tika tu tak ada. Cuma pahala baca tu adalah. Pahala baca tu. Beda tu. Tu 5 hukum membaca bismillah. Bahkan memang disunat ke kita ni memperbanyak ke baca bismillah. Duk saja-saja buat zikir boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buat zikir. Buat zikir.